Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Kaum ini beramal dengan apa yang mereka dengar, lalu amal itu mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala, yang mana mereka beramal kepadanya dan mendengar wejangan dengan pendengaran hati mereka tanpa ada perantaraan, iaitu ketika ghaibah atau hilang perasaan dan tidur dari pandangan manusia dan hadir serta sedar dengan Tuhan Maha Pencipta. Jika hatimu benar, maka engkau akan sentiasa dalam ghaibah daripada manusia, tidur dari mereka, tetapi sedar dengan Tuhan Maha Pencipta. Maka hati itu terus menerus dalam keadaan begitu di khalwatnya, sedang kurnia halus Tuhan dan hikmahnya terus menurun ke dalam batinnya. Kemudian batin itu akan memenuhi hati, dan hati akan memenuhi jiwa yang mutmainnah, yakni tenang tentera. Kemudian jiwa itu akan memenuhi lisan, lalu lisan pun memenuhi manusia sekalian. Maka barang siapa yang hendak berbicara kepada manusia, hendaklah dengan cara begini. Kalau tidak, jangan berbicara sama sekali. Kegilaan kaum ini ialah dengan meninggalkan segala adat kebiasaan dan tabiat serta kelakuan yang didorong oleh kehendak hawa nafsu, kemudian membutakan mata dari tuntutan syahwat dan kelazatan, sebab mereka itu sudah dianggap gila seperti kegilaan orang-orang yang hilang perasaannya. Berkata Hasan Basri rahimahullah, jika kamu melihat mereka, nescaya kamu akan menuduh mereka itu sebagai orang gila. Tetapi jika mereka pula melihat kamu, nescaya mereka akan mengatakan bahawa kamu sekalian masih belum beriman dengan Allah sama sekali. Khalwat yang kamu lakukan itu masih belum benar, sebab khalwat itu maksudnya menelanjangi diri dari segala tuntutan hati pada semua perkara, sehingga kosong batinmu telanjang, biar dari dunia ataupun akhirat, dan dari segala-galanya selain Allah Ta'ala sahaja. Inilah jejak jalan orang yang terdahulu dari para nabi dan rasul serta para wali dan salihin. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, mengenali golongan sufi yang sebenar, yang bukan sekadar nama atau penjenamaan atau kumpulan, atau juga disebut sebagai kelompok tarikat, tetapi ia memberi maksud yang mendalam dengan makna sufi. Ada orang yang bersufi tapi tidak bersufi, ada orang yang bertarikat tetapi tidak bertarikat. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut tentang siapa sufi sebenar. Ia bukan satu jenama, dia bukan juga satu kelompok atau kumpulan, tetapi ia adalah satu kehidupan seorang hamba dengan Tuhan. Bila kita menyebut sufi, ia adalah kehidupan seorang hamba dengan Tuhannya, dan bagaimana kekal teguh untuk dia melaksanakan segala perintah Allah, bukannya mengambil kira nilaian dan pandangan manusia atau gelaran yang manusia nak letak pada dia atau anugerah yang manusia nak beri padanya. Itu tidak menjadi kepentingan di sisi mereka. Kerana sufi yang sebenar ialah orang-orang yang hidup dengan Allah,
mencari redha Allah, memohon keampunan, keredaan, dan merasa senang dan tenang setiap kali berada dalam dakapan perintah Allah, dan sentiasa merasa marah kepada setiap pelanggaran hukum dan juga setiap maksiat yang dilakukan. Maka ini antara golongan yang sebenar dalam makna sufi. Kemudian Syekh Abdul Qadir nak sebut, orang sufi yang sebenar ini sentiasa mendapat bimbingan. Dia sentiasa dengar benda-benda baik untuk dia buat. Dan ini disebut oleh Allah dalam Quran, alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Itu orang-orang yang sentiasa mendengar yang baik-baik dan mereka melakukan yang terbaik. Kalau kita mulakan kehidupan kita dengan panca indera yang bernama pendengaran. Panca indera pertama yang Allah cipta dalam perut manusia ataupun dalam hidup manusia ketika dia dalam perut, telinga. Mata belum berfungsi. Allah berfirman, faja'alnahu sami'an basira. Dan kami jadikan manusia itu dengar kemudian melihat. Kerana itulah kita disunatkan azan. Kerana bayi ini mendengar dan manusia ini mendengar. Dan telinga atau pendengaran menjadi satu daripada mawarid ulum, sumber-sumber ilmu. Bahkan yang mereka dengar dari telinga lebih banyak daripada apa yang mereka lihat dengan mata. Dan kita bila telinga ini berfungsi dengan sebenar, kita dengar yang baik-baik, kita dengar perkara yang bagus-bagus, maka kita sentiasa berada dalam bimbingan. Kalau kita tengok orang bergusti bertinju, kita yang tengok daripada kaca mata ataupun kaca televisyen, tengok dia bertumbuk umum macam tu. Tapi dalam gelanggang dia sedang dipimpin oleh coach jurulatih dia. Jurulatih dia akan beritahu peninju ni supaya buat tu, buat ni. Arang itu jelas. Dan dia ni waktu dia bertumbuk, telinga dia pasang untuk mendengar setiap arahan. Dan demikian juga orang yang kita sebut berlomba, orang berlomba kereta, yang rally tu, sebelah dia ada assistant yang akan baca peta. Kerana kelajuannya luar biasa. Kelajuannya mencecah sampai 200 km sejam dekat kawasan estate ni. Yang driver ni dia tak sempat nak tengok jalan, tapi dia dengar. Yang assistant ni akan beritahu corner kanan kiri dan sebagainya. Assistant tu lambat, dia beritahu terbabas. Dia mendengar. Dan semua orang bila Allah Ta'ala nak jadikan dia baik, telinganya sentiasa hidup. Dia sentiasa dibisikkan. Dia sentiasa diberitahu. Sebab kita dalam kehidupan kita perlu buat keputusan-keputusan segera. Keputusan-keputusan segera ni, ya, kalau kita sempat jumpa orang tertentu, dia beritahu, buat macam ni, buat macam ni. Ada waktu kita tak jumpa, tapi kita seperti dengar sesuatu yang beritahu buat macam ni, awak buat macam ni. Hatta seorang yang dalam bimbingan guru yang mursyid hampir mendengar suara guru mereka. Bahkan kami bila antara keberkatan ilmu yang kami perolehi, kita belajar kitab dengan tok guru kami. Saya belajar beberapa kitab waktu kami berada di Mesir. Antara apa yang kami dapat, bila setiap kali kami ambil balik buku yang kami belajar, kami buka dan kami baca, kami mendengar seperti guru kami mengulang bicaranya, bercakap. Tuan-tuan ambil contoh macam ni. Tuan-tuan sendiri baca kitab ni. Tuan-tuan dah khatam kitab, tuan-tuan ambil balik kitab, baca kembali. Kita seperti mendengar kembali syarah guru kita. Setiap kataan kita dengar, Ustaz tu cakap macam ni, maksud ni macam ni, macam ni. Itu yang kita dengar. Bila Allah nak berikan keberkatan ini, maka mereka orang yang dekat dengan Allah, telinga mereka sentiasa mendengar walaupun mereka tidur. Mereka dengar. Bahkan mereka mendengar gerakan. Maksudnya kalau tidur, mereka digerak oleh suara yang membangunkan mereka. Tu macam kita, tuan-tuan tidur, tuan-tuan akan pasang alarm. Satu-satu cara tuan-tuan nak bangun ialah tuan-tuan pasang alarm. Alarm tu maksudnya apa? Kita dengar. Kita tak tengok, kita dengar. Waktu kita dengar, kita pun bangun tidur. 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi.
Tapi golongan ini mereka dengar tanpa alam. Seperti mereka bangun dah 2 pagi, dah 3 pagi. Maka makin kita dekat dengan Allah, makin kuat bicara di telinga ini untuk memimpin kita ke arah yang baik. Kita baca kisah orang gila. Orang gila, orang meroyang, dia kata dia dengar satu bisikan yang suruh bunuh mak dia, yang suruh bunuh ayah dia, suruh bunuh keluarga dia, yang suruh sekian-sekian, maka dia pun buat. Lihat, itu juga ada bisikan, tapi bisikan yang buruk. Ada satu kelompok namanya Abadatu Syaitan, atau kita panggil black metal, penyembah syaitan. Grup ni bila keluar, yang Malaysia ni dapat ni ILO je, ILO black metal. Ini kelompok betul black metal. Bila saya baca satu buku khas tentang mereka, dinamakan sebagai Abadatus Syaitan, penyembah setan. Kerana kemuncak black metal tadi, dia sembah setan. Banyaklah dia ada banyak kategori dia. Dalam muzik dia, dalam seks dia, seksual, dalam muamalah sesama dia, cara mereka menari dan sebagainya semua. Kita dulu pernah pada awal tahun 2000, kalau saya masih ingat, kalau tuan-tuan pun masih ingat, sekitar 2001, 2002, masa tu heboh tentang black metal. Anak-anak muda kita, dia adik-beradik skinhead juga lah, yang muzik yang bengik, yang tak dipahami, tapi terdengar suara. Mereka dengar satu suara ke telinga mereka untuk buat itu, buat ini. Mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan yang aneh. Bila kita baca kisah mereka ini semuanya dibimbing oleh suara yang akan mereka dengar di telinga mereka, apa yang dibicarakan. Lalu orang ni akan buat mengikut bicara tadi. Mereka anggap itu sebagai suatu suara Tuhan. Mereka anggap ni suara Tuhan memimpin mereka. Kalau kita orang normal, orang biasa, tuan-tuan buat, tuan-tuan fikir macam ni. Ini orang biasa. Orang normal macam kita, bila mana nak buat sesuatu, kita pun fikir. Pagi ni nak ke mana, kita fikir dah. Pukul 8 nak buat apa, 9 nak buat apa. Tapi bila kita berada dalam tekanan, atau kita berada dalam satu keadaan, kita seperti dengar suara berbisik. Dalam hadis disebut tentang suara-suara berbisik ini. Ia ada satu asas yang kuat, supaya kita, tuan-tuan, biar dibisik dengan suara baik, bukan dibisik dengan suara tak baik. Sebab kita dalam 2 bisikan, atau disebut dalam bahasa Arab lammatan, 2 bisikan. Dalam satu hadis, Rasulullah menyatakan, inna lisyaitani lalammatan bibni Adam walil malak lammatun fa amma lammatus syaitan fa'i'adun bisyarr wa takdzibun bil haqq wa amma lammatul malak fa'i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq faman wajada dhalika falya'lam annahu minallah falyahmadillah wa man wajada al-ukhra falyata'awwadh minasy-syaitan thumma qara'a asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum minhu maghfiratan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bagi syaitan itu ada bisikan kepada setiap anak Adam. Rasulullah beritahu ni, setiap anak Adam kita ni ada bisikan. Dan bagi malaikat itu ada bisikan. Adapun bisikan malaikat itu menyuruh perkara yang baik. Dan adapun bisikan syaitan itu, adapun bisikan syaitan itu menyuruh perkara jahat dan mendustakan kebenaran. Dan adapun bisikan malaikat itu menyuruh perkara yang baik dan membenarkan yang baik. Siapa yang mendapati bisikan malaikat, maka hendaklah dia mengetahui ia datang dari Allah. Malaikat tu wakilnya, ia ni dari Allah. Dan hendaklah dia menyebut Alhamdulillah. Tuan-tuan, ketika kita duduk saja, ketika mana kita tengah fikir nak buat keputusan, tiba ada suara beritahu, bisikan beritahu, buat macam ni, kita dapati baik.
Alhamdulillah, selesai masalah. Sebut Alhamdulillah. Kenapa sebut Alhamdulillah? Supaya bisikan tu datang lagi. Kita nak buat keputusan-keputusan hidup kita. Kadang-kadang kita mula-mula blur lah, tak nampak. Lepas tu keluar satu idea yang baik, ataupun kita seperti diberitahu benda ni bagus, Masya Allah kita nampak ia penyelesaian, maka sebut Alhamdulillah. Tetapi kalau dia mendengar bisikan yang tidak baik, bisikan yang tak baik, yang mendustakan kebenaran, maka hendaklah dia menyebut A'udzubillah. A'udzubillah. Kita tuan-tuan tiba tergerak, terfikir rasa nak pukul orang gini ni, misalnya sebut A'udzubillah minasyaitanir rajim. Kita hari ni rasa macam saya nak derma banyak sikit, sebut Alhamdulillah. Kita hari ni kita rasa saya nak jadi orang baik lah hari ni, nak baik dengan isteri saya, nak baik dengan anak-anak saya, nak baik dengan jiran saya, nak jadi orang baik. Nampak jiran sebelah ni terbisik, terdengar, tegurlah jiran tu, lama tak tegur, buat baik dia, santuni dia, maka sebut Alhamdulillah, Allah ilhamkan saya baik. Kita sepanjang Ramadan terdetik tahun ni 10 akhir, betul jugalah Ustaz cakap, kita nak beriktikaf, kita nak banyak ibadat. Dah kita rasa dah nekat ni, sebut Alhamdulillah, Allah ilham kita. Bila kita terfikir je dan kita dengar suara untuk menyuruh kita berbuat demikian, maka sebut Alhamdulillah. Kerana Alhamdulillah punca kita boleh buat, dan punca bertambah kebaikan, dan punca kita sentiasa akan mendapat ilham daripada Allah SWT. Tapi kalau dibisik benda yang tak baik, dah tahu Ramadan bulan mulia, yang dibisik benda tak baik, yang 10 akhir nak pergi beli baju raya lah pula, sibuk malang, ada sale malang, siang tak ada sale, malang ada sale, nak buat tu, nak buat ni, duk fikir benda-benda yang rugikan Ramadan dia. Maka sebutlah A'udzubillah, A'udzubillah minasyaitanir rajim, janganlah buat benda rugi. 10 akhir Ramadan ni bukan selalu, sale tu selalu ada, yang jualan murah ni selalu ada. Yang 10 akhir Ramadan tak selalu ada, dan kita pun tak selalu sempat. Tahun ni kita dapatlah ilmu sikit bagaimana nak menghidupkan akhir Ramadan, maka bisikan pun kuat untuk menyuruh kita, buatlah, tengok orang lain boleh buat, takkan awak tak boleh buat? Orang lain boleh tinggal segala kebiasaan mereka, segala perkara adat, nafsu, syahwat, takkan kamu tak boleh buat? Maka kita terfikir benda tu, bukan datang satu bisikan yang kuat. Ya, kadang-kadang kita tanya, apa beza saya fikir dengan saya dibisik? Apa beza fikir, bisik? Tuan-tuan fikir ni kita akan boleh tolak dengan mudah. Kita fikir, ya. Sebab fikir dia akan bercabang-cabang. Sekejap fikir macam ni, sekejap fikir macam ni. Kita ada macam ni, ataupun ada wise yang lain macam ni. Kita seperti macam ada pilihan banyak. Bisikan dia tak ada pilihan, dia satu je. Satu je beritahu kita. Dikuatkan. Kita rasa tak pernah pergi haji, duit banyak, haji tak pernah pergi. Umur kita pun dah banyak juga. Dengarlah orang ceramah buat haji, ceramah. Hati ni fikirlah nak pergi bila haji ni. Duk main macam tu, biasa pencing lah, ni lah, itulah. Tapi sehingga kita dapat satu bisikan yang kuat, jangan tangguh-tangguh lagi lah, pergilah tahun ni. Mohong je. Carilah yang mana swasta pun, furoda ke, pergi. Kamu belum tentu hidup lagi. Dia macam satu arahan. Fikir bukan arahan, fikir pilihan. Tuan-tuan berfikir, tuan-tuan sedang membuat pilihan. Tapi bila kita dibisik, kita seperti diberi arahan. Umpama seorang tentera mendengar arahan jeneral dia, apakah dia akan berfikir? Anak, bila ayah suruh perintah atau suruh sesuatu, apakah dia berfikir atau dia buat? Yang dia fikir nak buat ke tak nak buat, itu dia fikir. Tapi bila dengar je arahan ayah dia kata, buat, mang pergi ambil tu, dia buat je. Maka itu yang dia dengar. Jadi beza apa yang kita fikir, kita ada pilihan banyak. Tapi apa yang kita dibisikkan, kita tak ada pilihan. Dia dua je, wa imma baik atau jahat. Kalau baik, datang dari Allah. Yang bisik itu malaikat. Kalau jahat, dia datang dari syaitan. Maka kalau dapat baik, sebut Alhamdulillah.
Tetapi yang kita namakan sebagai bisikan ini, yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, mereka selalu dengar benda baik, disebut juga sebagai ilham, atau disebut juga sebagai, kita panggil tahdis. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan satu kelompok orang beriman yang disebut sebagai muhaddatsun. Apa itu muhaddatsun? Iaitu orang yang dibicara oleh Allah, yakni orang yang diberi ilham oleh Allah, yakni orang yang diberi faham oleh Allah untuk buat sesuatu. Mulhamun ai musibun au mufhamun. Bila Rasulullah kata Bani Israel dulu ada orang-orang yang mereka bukan Nabi, mereka bukan Nabi, tapi mereka seperti mendapat suatu bisikan yang kuat untuk buat perintah. Mereka didatangi oleh malaikat, didatangi oleh malaikat. Tidak semestinya Jibril, mungkin malaikat-malaikat lain. Adapun Nabi yang mendatangi mereka cuma Jibril alaihissalam. Adapun yang bukan Nabi, kalangan umatnya dan umat Nabi-Nabi, yang datang kepada mereka ialah malaikat-malaikat yang lain. Yang malaikat-malaikat ini menyuruh mereka, berbicara dengan mereka. Dalam hadis Nabi kata apa? Innahu qad kana fima qablakum minal umam muhaddatsun wa innahu in kana fi ummati hadhihi minhum fa innahu Umar. Sesungguhnya umat terdahulu ada satu kelompok manusia namanya muhaddatsun. Muhaddatsun ialah orang yang berbicara dengan malaikat. Orang yang malaikat bicara dengan dia, dia dengar perkataan malaikat direct, dengar. Orang yang mendapat ilham, apapun yang dibuat tu baik. Orang-orang yang bila dia bertindak betul, musibun. Waktu dia menyangka betul sangkaannya. Dia bukan teka-teki cara rajman bil ghaib sembarangan. Dia memang betul, macam dia tahu. Ini dipanggil muhaddatsun, yang dibicarakan, atau yang diilhamkan, atau yang diberi faham, atau yang bila bercakap betul. Bila Allah Ta'ala pilih kelompok orang ni, tuan-tuan, malaikat pinjam lidah dia bercakap. Itu kadang-kadang dia pun tak sedar dia cakap apa, tapi dia menegur manusia. Dia tengok balik, saya ke cakap ni? Ya, awak yang cakap. Malaikat pinjam lidah dia untuk dia bercakap sesuatu yang dia tak sedar. Mana yang tukang bercakap tu tak sedar, yang dengar tu tahu. Masa kita dengar tarbiyah, didikan yang baik-baik, sehingga dia membentuk kita jadi orang baik. Tapi yang bercakap tu kadang-kadang dia tak semua benda dia sedar apa yang dia cakap, tapi benda dia cakap tu betul. Dia beza orang gila, tak sedar juga dia bercakap, tapi benda merapu, merabang macam tu. Ini ada ilham-ilham yang Allah jadikan lidah dia ni bertutur apa yang dibisik oleh malaikat. Sebab itu bila almarhum Syekh Ramadan Buti, dia kata, dan apa yang dikata tu itulah benda yang berlaku pada kita juga. Saya ni duk ceramah 10 tahun, tak erti dah nak ceramah apa. Tentang kalau kita tanya tukang masak, dia pun tak erti dah nak masak apa. Ni bulan Ramadan ni, tak tahu dah nak masak apa. Baru 30 hari. Kalau Ramadan 300 hari, ni dah hari 15 tak tahu nak masak apa. Dia ada, setiap orang dia ada benda dia. Dia habis dah limit dia. Orang ceramah sama. Kata Syekh Ramadan Buti, saya tak tahu dah nak ceramah apa. 20 tahun ceramah. Di antara benda yang memang tidak mau dilakukan oleh mana-mana penceramah ialah bercakap benda sama. Itu mereka tak akan buat. Dan mereka cuba elok daripada buat. Bercakap benda sama ialah musibah bagi ilmu. Dia tak akan cakap benda sama. Ni aku kata cakap benda sama ni tak ada modal lah. Macam juga tukang masak, kalau masak benda sama, mana musibah. Hari pertama nasi ayam, dah pandai buat nasi ayam. Dia kahwin, suami dia makan nasi ayam pagi, tengah hari, malam. Pagi, tengah hari, malam. Suami dah rasa nak berkokok dah. Memang ni pandai nasi ayam, sedap nasi ayam, sedap. Tapi kalau buat tiap hari, dia tak bijak. Dia tak akan dianggap sebagai bijak. Kalau buka kedai makan tak apa, sebab yang datang tu orang lain-lain. Dia buka kedai makan nasi ayam tak apa, sebab orang lain-lain datang. Tapi kalau dia tukang masak kat rumah,
Dia memang, saya memang belajar dekat Thailand buat nasi ayam. Spesialis bagian nasi ayam. Dia pun buat lah. Suami dia pun punya sedap nasi ayam. Tengah hari dia masak lagi. Bunyi sedap tu dah slow sikit. Sedap, slow sikit. Kali ketiga makan tak bunyi sedap dah dia. Makan je. Kalau masuk seminggu macam tu. Bayangkan apa yang bagi seorang suri rumah tangga dia rasa kegagalan. Sebab tu dia nak Thermomix sangat tu. Thermomix lah. Ni ada banyak 70,000 resepi ni. Ni kalau kira-kira suami saya mati pun resepi tak habis lagi. Lah setahun 360 hari. Resepi dia tu ada 70,000. 120,000. Maknanya insya-Allah lah kita boleh masuk benda lain-lain sampailah suami kita tak ada. Ataupun kita tak ada. Jadi bagi para penceramah pun sama. Dia antara benda tak nak cakap benda sama. Musibah. Syekh Ramadan Buti kata, tahu benda aku nak ceramah ni. Tak tahu. Tak apalah. Pergi je lah ceramah. Tapi kata dia, waktu mana saya ceramah, saya nampak bagaimana ilham tu datang. Ini yang kita sebut sebagai muhaddats. Datang. Dia bercakap benda yang baru. Walau dalam keadaan dia rasa saya tak tahu nak ceramah apa. Artinya Allah pinjamkan lidah-lidah orang alim, orang soleh untuk bercakap. Sebab tu bila kita buat baik, kalau kita terbiasa buat baik, maka kita akan bercakap benda baik-baik. Walau percakapan tu kita pun tak rancang. Tuan-tuan beri penyelesaian pada adik-beradik, bagus pun dia sayang tu. Siapa nak jaga mak? Siapa nak jaga ayah? Dek kita jujur dalam penjagaan mak ayah, kita beri satu cadangan yang semua orang puas hati. Maknanya kita sudah mendapat ilham yang baik dari Allah. Kita telah dibisi oleh malaikat bisikan yang baik. Maka pujilah Allah. Jangan pula rasa ujuk. Oh, hebat juga aku punya. Jangan. Ujuk itu yang akan membatalkan benda tu. Dia sentiasa menyebut Alhamdulillah. Kita kan kalau kita hairan sesuatu tentang diri kita, kita kena sebut Alhamdulillah. Kita hairan kenapa diri kita malam tak ngantuk, boleh qiyam. Orang lain dah nampak 3-4 kali tumbang. Kita rasa, bangkali aku ni hebat, wali ku. Tak tumbang-tumbang, daripada malam, satu pagi berjaga baca Quran, sampai qiyam. Sampai kuliah subuh tak tumbang lagi. Orang lain kuliah subuh pun dah tumbang dah. Kita rasa macam hebat je aku. Tak, sebut Alhamdulillah. Jangan layan perasaan yang cuba puji sendiri. Sebut Alhamdulillah je. Untuk selesaikan benda tu. Kita bila bekerja, jadi je duit kita ni. Projek menjadi elok, perfect. Orang pun suka, orang puji. Bagus kerja awak. Sebut Alhamdulillah. Jangan dilayan ujuk. Ujuk menghilangkan kesempurnaan kebaikan kita buat. Apa pun kita rasa macam saya ni macam rasa suami baik tak? Sebab isteri saya Alhamdulillah bahagia dengan saya. Dia puji saya. Kita rasa kita macam suami hebat dengan upaya kita. Sebutlah Alhamdulillah. Tata kita bila masa boleh bertukar menjadi suami yang ganas. Bila masa. Isteri pun sama, dia rasa macam dia baik, dia boleh jaga semua keperluan suami dia. Suami dia pun puji awak ni macam bidadari syurga yang dikirimkan oleh Allah pada saya. Ayat dia tu. Hari ni bidadari, kita tu tunggu sebulan pula. Saya rasa awak ni utusan neraka. Dia boleh berubah. Kenapa? Waktu mana dia dapat kebaikan, dia tak sebut Alhamdulillah. Kita kalau nampak sesuatu yang baik pada isteri kita, pada anak kita, pada diri kita, pada harta kita, pada kenderaan kita, sebut Alhamdulillah. Ia membatalkan ujuk. Kita kena batalkan ujuk. Kenapa kereta kita laju semacam hari ni? Ke sebab tukar minyak dah? Kita fikir ni. Ke sebab servis kedai tadi? Ke sebab aku mandu ni makin hebat? Makin hebat? Sebut Alhamdulillah. Jangan dilayan perasaan yang menampakkan kita hebat. Sebab kita tuan-tuan, sejak bila pula kita hebat? Sejak bila kita rasa kita hebat? Sejak bila? Lahir pun telanjang, bogel, bodoh lahir. Lahir pun lemah. Lepas tu nanti jadi bangkai. Mati. Tak upaya. Terus sejak bila pula kita hebat? Kita tak pernah hebat. Melainkan Allah tutup banyak keaiban kita. Melainkan kerana banyak pertolongan Allah beri pada kita. Melainkan banyak perkara-perkara buruk tentang kita, Allah Ta'ala tak jadikan manusia bicara. Kita ada benda buruk, tapi Allah diamkan manusia. Jangan cakap hal dia. Walau kalau orang nak cakap hal buruk kita,
Mau di virus seminggu. Tapi Allah tak bagi benda ni. Dah, stop. Orang lain difokuskan, bukan kita. Jadi tuan-tuan, kita jangan biarkan nafsu merasa hebat itu menguasai kita. Kita kalau masak sedap, oh aku hebat. Jangan sebut Alhamdulillah. Hari ni mungkin orang puji masakan kita. Esok keracunan makanan semua. Habis minggu sakit perut. Pada orang yang sama yang masak kita tahun-tahun, orang sama. Bukan orang lain-lain. Kenapa? Bila kita teruja dengan perbuatan kita sendiri, maka Allah Ta'ala uji kita. Orang sama yang ceramah, bukan orang lain-lain. Bila kita teruja dengan diri kita, Allah hilangkan manfaatnya. Lepas tu, apapun kebaikan yang kita dibisikkan dan kita mampu buat, maka sebutlah Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah sentiasa. Maka niscaya kita menjadi suatu atau seorang hamba Allah yang sentiasa mendapat bisikan baik. Tuan-tuan, bila kita tidur, kita macam bisik, bangunlah. Tidur buat apa lagi? Kita dah tua, nak mati. Bisikan tu kuat. Dia macam tazkirah kat kita. Kita terus bangun dengan hilang mengantuk. Walaupun wajah kita belum kena oleh setitik air. Tetapi bisikan yang kuat membangunkan kita. Kita bersedar, saya tak nak dah. Saya pun dah tua. Kenapa duk layan hawa nafsu? Kenapa duk layan buang-buang masa? Saya nak dekat dengan Allah. Bisikan ni begitu kuat. Macam saya kata, kalau kita fikir, dia macam kita buat pilihan. Bila kita dibisik, kita diarah. Malaikat arahkan kita daripada Allah. Maka sebab itu, kalau kita sentiasa menjaga hubungan dengan Allah. Ulama' beri satu je kata kunci. Siapa yang nak dapat kedudukan mulhamun, sentiasa dapat ilham, atau muhaddathun, sentiasa dapat bisikan, atau sentiasa benar dalam perkataannya, maka istiqamah dalam ketaatan pada Allah. Istiqamah. Yang Allah perintah ni baik yang berkait dengan perkara wajibnya atau perkara sunnah. Istiqamah. Ramadan bertahun-tahun datang, kita macam tu lah istiqamah. Daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan, saya duduk berterawih sampai habis. Kita tak ikut cara orang. Sebab kita, Allah Ta'ala akan uji ikhlas kita bila kita akan tengok seorang-seorang akan keluar daripada rumah Allah. Kita nampak Seorang-seorang kita dengar mereka yang kita pernah sebut dahulu gugur sebelum sampai ke pengakhiran Ramadan. Dia mula disibukkan dengan perkara lain. Walau Ramadan belum habis lagi. Belum habis. Bukan Ramadan menuju ke puncak dia. Tetapi ketika ke puncak, mereka meninggalkan medan Ramadan. Maka Allah nak uji kita ikhlas atau tidak, atau kita pun juga ikut orang. Kalau kita ikut orang, kita akan sekali sama. Tapi kalau kita memang istiqamah, insya-Allah 10 Ramadan kita makin giat untuk menambah ibadat. Walaupun di kiri kanan kita dah tak ada orang. Makam inilah disebut, apa disebut oleh Syekh Abdul Qadir selepas itu pula, iaitu makam ghaibah. Kata beliau, iaitu ketika ghaibah atau hilang perasaan dan tidur dari pandangan manusia dan hadir serta sedar dengan Tuhan Maha Pencipta. Baik, dia ada satu keadaan hamba Allah, dia panggil ghaibah. Apa itu ghaibah? Ghaib, fana. Baik, kalimah ini perlu dipaham secara makna ahlinya. Para sufi ketika mana menyebut ghaibah, itu orang yang tidak pernah pedulikan yang lain melainkan apa yang difokuskan saja. Contoh kita kalau tengah membaca benda kita suka, orang masuk keliling, masuk keluar, kita pun tak peduli siapa. Kita kalau sibuk ibadat, tuan-tuan masuk masjid, tuan-tuan masuk musalla, masuk surah, baca Quran, orang ni masuk keluar, kita pun tak tahu siapa. Sebab kita dalam ghaibah. Apa maksud ghaibah? Bahasa mudah fokus. Bahasa sufi maknanya, yang lain makhluk Allah semuanya hilang melainkan Allah. Kisahnya, nak faham cerita ghaibah. Ada salah seorang anak murid kepada Abu Ali Daqqaq. Namanya Abu Nas Muazzin Al-Muazzin. Dia tukang bank. Satu hari Abu Ali Ad-Daqqaq cerita tentang buat haji. Cerita buat haji, kenapa kena buat haji. Lalu Abu Nas ni dia macam, perkataan tu buat kali pertama meresap dalam hati saya, sehingga saya tekad untuk bercuti kerja untuk pergi haji. Tuan-tuan, orang dulu kalau pergi haji lagi mencabar pada kita sebab makan bulan perjalanan dia. Perjalanan, belum lagi duduk. Kita hari ni 8 jam je. 8 jam pergi, 8 jam balik. Buat haji. Ambil tempoh 2 minggu. Paling lama pun 40 hari. Orang dulu perjalanannya dah makan bulan.
Belum balik lagi, belum haji lagi. Jadi kalau ada pekerjaan, masalah. Bukan raja-raja dulu tak berani pergi haji. Bila para ahli sejarah kaji, kenapa raja-raja tak suka, tak nak, tak mau pergi haji? Sebab kalau mereka pergi haji, balik kena guling kuasa lah. Orang ambil. Bukan raja-raja di tanah Melayu, ada seorang raja je berani. Ni cerita dululah ni. Seorang je. Sultan Zainal Abidin. Dia je berani. Meninggalkan takhta lebih kurang hampir 2 tahun. Setahun atau 2 tahun. Proses dia. Naik kapal. Singgah ke Yaman, patah layar. Duduk situ lah. Berbulan baiki. Kemudian pergi. Sebab itu, Sultan Zainal Abidin dianggap raja paling warak di Malaysia. Waktu itu. Kenapa dia satu-satunya raja yang pergi haji? Yang lain tak pergi. Sebab kalau mereka pergi bergolak ni, maka orang ambil takhta. Sayang takhta. Tapi Sultan Zainal Abidin satu-satunya yang melihat kena pergi haji. Ni cerita dululah. Zaman sekarang mungkin tak timbul sangat. Sebab raja ada private jet. Dia pergi lagi cepat. Dia pun boleh balik cepat. Mungkin sekarang raja-raja semua dah pergi haji. Kita cerita dulu ni. Raja-raja lagi tak pergi haji. Sultan-sultan Melaka dulu tak pergi haji. Kenapa? Masalah waktu tadi panjang. Hatta Maharaja dalam dinasti Ming pun tak pergi haji. Lalu diwakilkan kepada Laksmana Cheng Ho untuk pergi haji. Lalu ulama berbahas tentang hukum badan haji pada orang masih hidup. Kita tahu badan haji ni untuk orang mati. Orang sakit pun kita tak boleh badan haji. Melainkan sakit memang confirm tak sembuh. Pun begitu para ulama kata tunggu mati dulu. Sebab barangkali dia dapat keajaiban dan dia sihat. Ramai kita tengok orang sakit teruk, stroke, tiba-tiba bangun. Elok main badminton balik dia. Maksud dah sihat semua lah tu. Ada orang nampak macam tak ada harapan, tiba-tiba dia baik. Sebab tu badan haji tak boleh pada orang sihat. Dan tak boleh pada orang sakit. Biar confirm ni mati. Agak-agak dia mati barulah kita buat badan haji. Tapi bila Laksmana Cheng Ho dibuat badan haji pada salah satu raja Islam di China, jadi pertikaian ulama. Boleh tak boleh. Tapi ceritanya diwakilkan haji. Dia pun pergi haji. Dalam perjalanan dipanggil ekspedisi terbesar di dunia yang melibatkan 28,000 awak-awak ataupun tentera. Waktu itu armada Laksmana Cheng Ho ni paling besar dalam dunia. Dia bawa sampai 28,000 orang. Sebab itu dia singgah kat Siam sekejap, bagi warning jangan kacau Melaka. Kemudian dia ke Jeddah dan buat haji. 2 kali dia pergi haji. Sekali dia, sekali untuk raja dia. Ini kalau kita baca sejarah. Orang tak berani nak pergi haji. Jadi Abu Nas ni dengar Tok Guru dia bercakap bab haji. Abu Ali Daqqaq, dia pun terfikir pergi haji lah. Abu Ali Daqqaq pula dia memang setiap tahun pergi haji. Sebab dia ni kan syekh haji. Ulama-ulama dia pergi haji banyak kali. Kita jangan kata oh, ni pergi haji kerja apa ni ambil kota orang ke, bukan. Dia pembimbing. Berarti sebagai mereka pergi haji sampai 70 kali, 40 kali. Jangan kan. Orang macam kita ni tuan-tuan, orang macam kita bukan pembimbing. Kita disunatkan refresh 5 tahun sekali. Tapi kita tak naklah kacau kota tamu haji, pergilah Furoda. Yang kacau yang subsidi ni. Dah duit banyak, pergi Furoda, pergi sendiri. Sebab Furoda dia tak kacau, kita katakan kota yang diberi percuma. Orang tak boleh kata apalah orang yang tak pergi haji dia pergi haji. Tak, saya pergi ni dengan kota Furoda. Kalau nak pergi, pergilah. Bayar 70,000, 80,000. Jadi kalau ulama pergi haji banyak kali tak dipertikaikan sebab mereka menjadi rujukan. Maka Muhammad Daqqaq pergi. Waktu pergi dah sampai satu tempat, dia ni duduk kat padang pasir ambil wuduk. Dia ada satu bekas kecil panggil qamqamah. Qamqamah ni bekas daripada tembaga ataupun perak. Kita panggil qamqamah. Yang digunakan untuk berwuduk. Dia ambil wuduk, kemudian dia tertinggal. Lalu Abu Nas tengok jauh ni Tok Guru aku ni. Sebab mereka tak pergi haji sekali. Tapi terserempak dalam perjalanan. Ini Tok Guru aku. Tok Guru dia pun tertinggal bekas wuduk. Dia pun ambil, letak dekat kenderaan. Lalu kata abang dia, terima kasih banyaklah. Awak ni siapa? Macam pernah tengok. Lalu kata Abu Nas, aku duk berkhidmat dengan dia tiap hari, tukang letak makanan dia. Boleh dia tak kenal? Ni anak murid dia ni, Abu Nas ni anak murid rapat dia. Yang khidmat dengan dia,
yang tukang angkat makanan, yang waktu dalam pengajian dia dah nampak, orang nampak dia khidmat. Tapi kat Mekah boleh Abang Ali tak kenal. Siapa awak? Saya rasa macam pernah tengok. Tapi di mana? Dia tanya. Macam-macam pernah tengok. Tapi siapa? Qad ra'aitu kamarah. Saya macam pernah tengok awak sekali. Lalu dia kata Abang Ali, ya Syekh, saya kan yang iktizan dengan Syekh yang tak, saya tak perasan, dia kata. Maksudnya apa? Dia ni walaupun orang khidmat, dia macam tak perasan orang tu semua. Sebab hatinya dengan Allah. Ada seorang ulama, orang tanya dia ada seorang khodam. Dulu orang ada khodam budak-budak ni. Khodam tu dah 10 tahun dengan dia. Ataupun bertahun-tahun lah, 3-4 tahun dengan dia. Lalu nak tanya ni, khodam awak tu lelaki ke perempuan? Tapi saya pun tak tahu lelaki ke perempuan. Sebab dia pun tak perhati, orang lain perhati. Dia berada kadang ghaibah atau ghaib. Maknanya dia tak peduli benda-benda ni yang orang lain perhati. Kita tuan-tuan, kita sendirilah. Kadang-kadang kita pakai jubah, biasa je. Orang lain pula boleh perasan. Orang lain boleh perasan, kenapa saya nampak jubah ni ada koyak? Saya pakai 10 tahun tak pernah perasan koyak. Ni awak punya mata halus sungguh nampak koyak ni. Dan ada orang dia nampak. Sebab dia jenis peduli. Dia jenis peduli benda tu. Ada orang tak? Bila contoh kalau kita dengar tok-tok guru kita mengajar, kita duduk sibuk dengar ilmu dia, sibuk. Tapi ada orang tak, dia kata, Ustaz pakai spek dia sibuk macam tu. Ustaz pakai jubah ni lah. Dia sibuk dengan benda yang tak patut, dia sibuk. Tapi orang yang ghaibah, dia memang fokus benda tu. Sehingga dia tak boleh ingat benda-benda yang rutin orang buat. Sebab apa? Sebab dia tak perhati. Sufyan Ats-Tsauri dia nak jual hamba dia. Lalu orang kata, hamba awak yang mata hijau-hijau sikit. Saya pun tak pernah tengok mata dia. Orang lain tengok. Mana kalau kita tuan-tuan, kadang-kadang kita tak perhati diri kita, tapi ada orang perhati. Dia macam tengok apa yang kita buat. Tapi orang yang ghaibah, dia memang tak ada masa tengok benda tu. Sebab fokusnya tinggi. Fokusnya ialah untuk beribadat pada Allah. Sampai orang yang berkhidmat dengan dia pun dia tak perasan. Itulah orang yang pergi haji dengan dia. Tak kena beza dengan nyanyuk. Nyanyuk lain pula. Tak ingat juga nyanyuk ni. Ke dia ghaibah juga Ustaz? Tu nyanyuk. Nyanyuk hal lain. Ghaibah artinya betapa dia fokus dia dengan Allah Ta'ala sampai dia tak sedar apa yang berlaku sekeliling dia. Dia tak sedar, dia tak tahu. Tuan-tuan ambil contoh gini lah. Kalau kita, tuan-tuan iktikaf lah 10 hari. Iktikaf 10 hari, lepas tu tuan-tuan keluar. Kita masih duduk dalam ni, kita rasa macam benda lain tak wujud. Kita tak pernah dengar bunyi lori, bunyi kereta, macam tak wujud. Bila kita keluar, kita macam masuk, macam nampak macam dunia baru. Kalau orang pergi Mekah 2 minggu. 2 minggu Mekah, kita kan tak pernah pegang steering. Balik Malaysia pegang steering, rasa lain tak? Kita mula rasa lain. Sebab di sana kita tak pernah fikir pun nak naik kereta. Ada tak orang fikir nak mandu kereta masa duduk Mekah? Tak ada. Semua kita nak pergi masjid, balik masjid, pergi masjid, balik masjid. Walaupun kita ada kereta banyak, tapi kita tak pernah fikir. Kita punya hidup kita, hotel tu, ke Masjidil Haram. Pusing-pusing. Tu pun dah sibuk. Tak sempat. 5 waktu. Kita lupa banyak perkara. Akhirnya bila kita balik semula Malaysia, pegang steering rasa lain. Rasa macam baru dapat lesen. Macam gitu. Ini ghaibah. Di mana orang-orang yang dekat dengan Allah, proses ghaibah ini menjadikan mereka tak ada banyak masa dengan makhluk. Atau dengan kata lain, wujud ghaib daripada makhluk. Habis mereka nampak apa? Mereka nampak pencipta, Allah. Sehingga berlaku perubahan dalam jiwa mereka, daripada jiwa yang keluh kesah dengan dunia kepada jiwa yang tenang. Maka bila jiwa tenang, maka mereka berbicara dengan benda-benda yang baik. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, siapa nak berbicara, biar jiwa tenang dulu. Kita kalau nak berbicara, jiwa tenang. Kalau di sisi para ulama' ataupun di sisi setengah mereka, nak bicara kena ada ilmu. Baik, itu satu kriteria. Tapi orang yang lebih dalam mereka tak. Bila bicara ilmu bukan syarat. Satu-satunya syarat. Dia mesti tenang. Jiwanya kena tenang. Kalau sekadar dia ada ilmu dan jiwa tak tenang, dia tak dapat menyampaikan dengan betul. Tentang orang pandai bertumbuk. Pandai bertumbuk. Dia silat ni sampai tali pinggang bengkung pelangi. Ini silat gayu. Kalau taekwondo hitam. Ni bengkung pelangi.
colourful punya tali pinggang. Sebab orang kalau start silat tu tali pinggang hitam. Katakan dia bijak ni, pandai. Tetapi bila dia nak bertempur, dia kena tenang. Dia tak boleh buat kelar kabut, akhirnya silat dia hilang. Orang kata silat tak ada. Akhirnya tarik rambut juga. Belajar taekwondo, judo, tarik bertumbuk, tarik rambut. Kalau perempuan lah, tarik rambut. Kalau lelaki, dia main peluk lah. Dia peluk sama-sama dia. Maksudnya bergeluk je. Mana buah tak ada. Tengok cerita kungfu tiap-tiap hari. Tapi bila berlawan, berpeluk je. Dah sampai ke maghrib peluk. Kenapa tak keluar? Ilmu tak keluar. Kenapa dia tak tenang? Sebab itu bila orang tu dah ada ilmu silat, dia nak lawan, dia kena tenang. Tenang. Dia kena perhati betul-betul. Tengok. Dia boleh menang. Sama juga orang ada ilmu. Ada ilmu ni macam bab lain juga. Kalau dia tak tenang, dia tak tahu nak start ceramah bab apa. Ni nak ceramah bab apa ni? Nak beritahu apa benda, dia tak tahu. Akhirnya masyarakat dia tak dapat pun ilmu yang patut dia dapat. Dia cerita hal zaman dulu yang tak ada kaitan sekarang. Akhirnya, orang datang nak dengar ceramah, tak dapat suatu ilmu yang patut mereka dengar. Dan mereka tak boleh berubah. Sebab tu ada penceramah, bila ceramah dia boleh ubah orang. Kerana dia ada ketenangan tu. Ada orang ceramah, dia cuma bagi kita maklumat, tapi dia tak boleh ubah kita. Maklumat kita dapat. Ada pula orang ceramah, dia cuma boleh bagi kita ketawa. Kita memang ketawa, start awal apa akhir ketawa. Tapi kita tak dapat ilmu. Dan kita juga tak boleh berubah. Ini dalam kategori. Lalu waktu kita duduk dengan para alim ulama, kita dapat apa? Kalau tuan-tuan dapat berubah, tuan-tuan sedang belajar dengan orang yang punya ketenangan. Kalau tuan-tuan cuma dapat ilmu je, jadi tuan-tuan cuma dapat daripada orang yang ada ilmu. Tapi bukan dalam jiwa ketenangan. Tapi kalau kita cuba dapat ketawa je, kita cuma bukan mendengar ceramah, kita cuma mendengar hiburan. Jiwa kita terhibur. Tapi terhibur kita macam kita dengar nasyid lah. Ada orang terhibur dengan lagu-lagu sekian, ada orang terhibur dengan nasyid. Cuma nasyid ini diubah, diolah dengan cara ceramah. Jadi bila orang tu dengar ceramah, dia pun terhibur. Seronok saat dengar ceramah, terhibur saya. Saya dapat tahu banyak benda. Tapi apa awak dapat? Hiburan. Berubah tak? Tak berubah. Kalau jenis pemarah, pemarah. Jenis tak sabar, tak sabar. Jenis kedekut, kedekut. Itu tak pernah berubah. Sebab dia cuma dengar hiburan. Tentang golongan yang suka dengar ceramah hiburan, ramai. Golongan yang suka dengar ceramah berilmu, sikit daripada yang ramai. Golongan yang dengar untuk berubah, lagi sikit. Dan golongan yang dengar untuk merubah orang, ni lagi sikit. Ni macam kami 1, 2, 3, 4. Yang dengar untuk hiburan memang ramai. Tengah padang penuh. Sebab ceramah tadi cuma hiburan. Penuh lah. Maka dia pun huraikan dalam ceramah dia lagu P.Ramlee, hukum tajwid dan lagu P.Ramlee. Dihurai benda macam tu lah. Sebab dia cuma nak menghibur kita. Kita pun seronok. Salah ke tak salah, itu cara dia. Tapi pendengar dia ialah semua orang. Bila orang tu ceramah nak beri ilmu, ni berat sikit. Tak ramai orang minat. Kita akan dapati golongan yang ilmu kena pegang kitab, kena tulis, kena catat. Ini tak ramai. Sebab ceramah ni dianggap setengah orang sebagai berat. Bila kena tulis, baru nak tidur sikit dah kena tegur. Dia berat. Kemudian masuk pula ceramah yang ketiga, ceramah yang menjadikan orang berubah. Ini lagi kurang. Ini walaupun kita katakan dia ceramah walaupun setengah jam ke atau satu tempoh sikit, dia boleh ubah orang. Yang tak bayar zakat jadi bayar zakat. Yang tak tutup aurat, tutup aurat. Hasan al-Banna, waktu dia ceramah, ada seorang pelacur ikut kuliah dia. Pelacur tu beritahu dia, Ustaz, saya ni pelacur, saya nak dengar ceramah Ustaz. Boleh tak? Dia kata boleh, dengar lah. Dia pelacur datang dengar ceramah. Tapi apa berlaku? Pelacur ni berubah jadi baik, muslimah. Terus berubah. Kerana ceramah Hasan al-Banna untuk ubah orang. Sebab itu dia berjaya bukan ubah orang, dia ubah negara. Sehingga apa yang dibawa oleh beliau membentuk suatu disiplin baru dalam, kita katakan, kepada umat Islam. Khususnya lepas kita dah jatuh kerajaan Islam. Kita dah tak ada kerajaan Islam. Maka datang Hasan al-Banna mendidik balik. Supaya kita kembali semangat untuk membangunkan kerajaan Islam. Dulu tuan-tuan Islam dah tak semangat lepas jatuh kerajaan Uthmaniyah. Mereka dah tak semangat untuk membangunkan negara. Dia macam kalau kita tengok parti-parti yang kalah lah. Dia dah tak semangat lepas tu nak perang. Dia nak mengundi. Tak semangat. Begitu berlaku pada dunia Islam. Bila Uthmaniyah jatuh teruk.
Sejuta, hampir kita kata tentera Uthmaniyah ataupun orang Islam yang berperang, hampir sejuta yang meninggal dunia, yang gugur. Kerajaan Uthmaniyah jatuh teruk, pecah teruk, habis wilayahnya habis diambil, tinggal Turki je. Tahu wilayah Uthmaniyah ni sampai ke Serbia, sampai ke Balkan, sampai ke selatan Perancis, bukan Azerbaijan, di wilayah Asia Tengah, semua ni wilayah Uthmaniyah. Bayangkan sekelip mata hilang semua. Dia macam orang bisnes tiba-tiba bankrupt, apa tak downnya. Akhir orang Islam tak rasa lagi boleh naik, tak rasa, tak mungkin boleh naik. Maka datang Hassan al-Banna, kita boleh naik. Mula gerakkan disusun. Akhirnya setiap negara Islam ada parti Islam, setiap negara Islam. Parti Islam ini sebagai satu momentum untuk ingat balik semua orang Islam tentang kewajiban untuk membangunkan kembali. Walaupun ada orang Islam pegang parti sekular, tapi kerana pengaruh parti Islam, mereka juga akhirnya ada kesedaran. Ada kesedaran tadi. Maka dijaga kembali institusi Islam. Dijaga balik apa yang menjadi syiar Islam. Walaupun parti Islam ni mungkin tak menang, sebagai negara dia menang atau dinafikan kemenangan, seperti di Algeria, sebagainya mungkin menang dan memerintah. Sebagainya dia mungkin tak menang, tapi dia memberi suatu impak, kesan kepada semua orang Islam untuk berfikir melaksanakan Islam dengan lebih serius. Akhirnya parti-parti lain yang bukan parti Islam melaksanakan reform, pembaharuan dalam Islam. Kerana ada orang yang mendesak, dipanggil. Di parti Islam ni menjadi kuasa pendesak, walaupun dia tak menang, pendesak. Akhirnya banyak benda Islam dijaga. Jadi Hassan al-Banna satu contoh orang yang ceramah, yang bila orang kata pada Hassan al-Banna, kenapa tak karang kitab? Kalau karang kitab kan royalty pun banyak dapat. Dia kata, aku tak karang kitab, aku karang manusia. Orang lain karang kitab, orang lain susun kitab, tak, aku mengarang manusia. Ana u'allifur rijal, la u'allifur kitab, ana u'allifur rijal. Saya sedang mengarang manusia. Seperti dia tengok manusia ni macam kertas-kertas kosong yang perlu dikarang, letak mukadimah, tajuk-tajuk. Seolah kita kena ada agenda, tajuk pertama apa, tajuk kedua, tajuk ketiga, sampailah penutup meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dia punya tasawur dia hebat. Sebab apa? Dia ceramah untuk ubah orang. Dia bukan nak suruh orang dengar sedap, ceramah sedap, tak. Ubah. Sebab itu bila orang ceramah nak ubah, orang jumpa kat mana pun dia ceramah. Sebab dia nak ubah. Dia bukan buat persembahan. Dia bukan dapat mic baru dia ceramah, sebab itu persembahan. Macam penyanyi, dapat mic dia nyanyi, tak ada mic, tak ada bayaran, bukan nak nyanyi dia. Tak nyanyi dia. Bagi mic baru dia nyanyi. Dengan muzik baru dia nyanyi. Sebab dia penyanyi. Tapi bagi orang yang saya katakan dia menyampaikan ceramah untuk islah, dia akan guna semua kesempatan. Ini contoh Nabi SAW. Sebab Rasulullah diguna semua kesempatan. Nabi tak dengar, Nabi tak guna mimbar je, masjid je, semua. Kat kubur ke, kat mana-mana, kat pasar. Rasulullah SAW akan mendidik manusia. Ini kita panggil istilah murabbi. Apa itu murabbi? Yang mendidik. Mendidik setiap masa. Umpama seorang tanam pokok, dibaja, disiram, dia tengok ada ulat-ulat yang menyerang, diracun, sampailah pokok ni besar, masih lagi dia terus melihat pokok ni. Sampai bila? Sampai bila-bila. Maka dia panggil orang ni golongan murabbi. Murabbi ni dia tak akan tengok orang hanya satu tempoh, dia akan tengok sampai mati orang ni. Ini murabbi. Baik, ada orang yang ceramah, dia bukan sekadar mengubah orang tu pula mengubah orang lain. Inilah Nabi SAW. Rasulullah mengubah orang, dan orang yang Nabi ubah mengubah orang lain. Rasulullah ubah Umar Al-Khattab, dan Umar Al-Khattab mengubah dunia. Rasulullah mengubah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pula mengubah dunia. Rasulullah mengubah Uthman bin Affan, dan semua sahabat yang datang belakang mereka dulu lara, akhirnya mereka bukan sekadar berubah, mereka mengubah dunia. Jadi ini orang-orang yang kita katakan benar-benar jiwa tenang. Sebab hanya orang yang tenang boleh tenangkan orang. Kalau orang tu tak tenang, dia tak boleh tenangkan orang. Hanya orang yang tenang, hati tenang, boleh menyampaikan ketenangan dalam agama ni. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, bila kita nak tenang macam ni, apa dia punya cara dia? Kata Syekh Abdul Qadir, kerana golongan ini telah meninggalkan segala kebiasaan mereka, segala nafsu mereka, sehingga mereka dianggap gila. Gila ke apa? Orang hari raya atau orang bulan puasa sibuk berbuka kat luar, dia duk berbuka kat masjid. Gila apa dia ni?
Orang nampak gini. Kita yang dianggap kita tengok dia ni betul tak betul. Bulan Ramadan ke masjid, duduk kat hotel. Mana salat maghrib, mana tarawih. Yang golongan ini, golongan yang ikut kebiasaan dan syahwat. Dia tengok orang beragama ni macam, dia ni beragama tak jemu ke? Tak ada fun, kata dia. Dari rumah ke masjid, rumah ke masjid. Apa benda ibadat macam tu? Dia nampak macam konservatif. Berbuka puasa pula, buka kat surau juga. Ya betul pokok ni. Kau nak iktikaf pula. Dia rasa macam orang ni tak betul. Gila ke apa? Rumah punya besar duduk surau. Rumah katil tebal duduk tidur kat surau, kat masjid. Macam gila. Mereka ni, golongan syahwat. Tapi orang ni pula tengok orang yang buat macam tu, yang lepaskan kelebihan Ramadan. Orang ni betul ke dia orang beriman Betul ke orang beriman lepas buka puasa karaoke? Betul ke dia orang ni? Kita ragui mereka. Betul ke orang ni 10 hari duk sibuk pergi cari baju raya? Orang sibuk qiyamul lail. Betul ke dia ni? Orang ni pula menganggap orang ni sebagai tak betul, gila. Yang ni pula menganggap apa agama dia ada ni sampai faham macam gini. Kerana agama ni sama ada dipaham secara budaya atau dipaham secara ilmu. Siapa yang memahami agama secara budaya, maka dibuat ikut nafsu dia. Tuan-tuan fahami agama dengan budaya Melayu, main mercung banyak-banyak. Tuan-tuan fahami Ramadan ini dengan budaya, makanlah banyak-banyak. Carilah semua hotel sebulan. Berbukalah di hotel sebulan. Sebab tuan-tuan memahami puasa ini dengan budaya. Tapi kalau kita memahami puasa ini dengan ibadat, maka carilah masjid untuk bertarawih. Hidangan orang beriman ialah hidangan kerohanian. Lebih daripada hidangan tubuh badan. Mereka pula hidangan tubuh badan lebih daripada hidangan kerohanian. Kalau berbuka puasa, dia pilih makanan sampai isyak. Tuan-tuan yang pernah buka kat luar ni, saya bukanlah mencela, tapi sebagai muhasabah. Kalau kita tak buat macam tu, alhamdulillah lah. Kita duduk buka hotel daripada surau hotel pun kecil je, bukan besar. Nampak dah tak nak galak solat Jumaat, dah nampak dah tu. Kecil dah. Lepas tu kita duk tengok makan, duk berebut meja. Berebut ni. Lepas tu marah pula kenapa meja kita bawah tangga. Kata 5 star. Marah pula ni. Lepas tu kena beratur pula, duk marah. Bulan Ramadan ni buang marah, dia banyak marah pula. Marah bab makanan. Kalau dia marah sebab tarawih ramai orang sangat, lain lah. Dia marah ni kenapa meja saya sini. Lepas tu makanan pula, kena berdiri. Dah lah bayar mahal RM80, RM120, RM180. Kata, mereka duk sibuk benda tu. Benda apa? Adat nafsu. Orang yang punya ketenangan ini ialah orang yang bila dia buat sesuatu berdasarkan ilmu syariat, maka kita akan sentiasa nampak dua golongan bertentangan. Golongan yang ikut kebiasaan dan nafsu, dia akan kata orang beragama ni teroris, ini ekstremis, ini konservatif, ini usuli, ini sekian-sekian. Sebab nampak, ni kalau agama macam ni macam tegang je muka ni. Mereka melihat mereka sebagai cara beragama modernis, moden, cara betul. Walau mereka tersesat jauh. Tuan-tuan, kalau macam tu cara hidup beragama budaya, mereka tidak akan menjadi golongan mulhamun atau muhaddathun. Mereka akan terhijab daripada mendengar bisikan yang baik. Maka bukan kita kata macam tu Sat hidup duduk masjid je lah Sat. Bukan maksud macam tu. Memahami setiap bulan, setiap waktu, mana tempat kita. Kita kena faham tempat kita kat mana. Tuan-tuan bila datang Ramadan, tempat kita kat mana. Kena faham lah. Jangan tak faham pula Ramadan kat mana kena duduk. 10 akhir Ramadan kat mana kena duduk. Kena faham lah. Semua kena faham. Sebab ini bukan kita aja. Ini yang Rasulullah tunjuk. Bukan ilmu kita. Ilmu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengenali dan mengetahui jalan ke syurga. Rasulullah pun sibuk, sahabat pun sibuk. Apa yang kita hidup, apa yang kita ada, sahabat pun ada. Tapi mereka tahu macam mana nak menanggalkan seketika, meninggalkan seketika dan sejenak untuk berada pada tempat-tempat yang mulia. Takkanlah kita tak kerti nak bezakan. Maka untuk mendapat menjadi golongan ini ialah orang yang tidak mengikut kebiasaan. Orang yang tak ikut syahwat, tapi dia mengikut syariat. Maka bila orang melihat yang ikut syahwat tengok, oh ni orang gila. Tapi bila orang ikut syariat pula tengok, ini betul ke beriman macam ni? Betul ke mereka berpuasa cara macam ni puasa?
hanya mementingkan makan, bukan mementingkan ibadat. Dalam Islam, puasa tidak mementingkan makan. Ya, kita nak makan, kita pun nak makan sedap, tapi bukan kepentingan. Kepentingan kita ialah makanan ini membantu kita buat ibadat. Bukan makanan ini melalaikan kita buat ibadat. Kita kalau sebab makan dia mengantuk, kita pun nak kurang makan, jangan ngantuk lagi. Jangan terawih duk mulut kita menguap lagi. Mata nak kena sumbat makanan lagi. Kita tak nak tengah solat menguap. Kalau sekali kita menguap, kita dah cari makanan apa kita makan. Barangkali makan mutabak tadi kot. Patut makan kurma, kita makan mutabak. Itu mengantuk. Misalnya, kita tak nak makan. Sebab kita akan ukur makanan kita dengan pencapaian ibadat kita. Ada orang diukur makanan dia dengan pencapaian kesihatan dia. Sebab kalau saya makan ni, saya jadi buasir. Saya tak makan. Saya bilih, sarding, semua tak makan sebab buasir. Ada orang melihat indeks makanan dikait dengan kesihatan. Satu. Ada yang melihat makanan, indeks dia berkait dengan diet dia. Ni saya tak boleh makan, sebab kalau makan ni tu gemuk. Saya tak makan lemak-lemak, tak makan. Goreng-goreng tak makan. Saya makan benda rebus-rebus tak? Semua rebus. Daripada air rebus, nasi pun rebus, semua rebus. Sebab apa? Dia nak kurus. Tak nak ada minyak, tak nak ada kanji. Ada orang, dia melihat pencapaian makanan dengan ibadat dia. Mana-mana makanan yang menyebabkan ibadatnya makin kuat, dia akan makan lagi benda ni. Mana-mana makanan yang tak jadikan ibadat dia kuat, dia akan slowkan. Ni. Saya tadi Ustaz dah minum kopi kurma, tarawih rasa gagah Ustaz. Gagah. Kalau boleh nak suruh Ustaz buat 40 rakaat, kalau boleh lah. Maksudnya tenaga tersimpan. Nak qiyam. Okey, minum air tu. Kalau sebab tuan-tuan minum air tu, tuan-tuan jadi macam semangat ibadat sini. Saya Ustaz dah makan madu ni. Ni madu haji ni saya makan ni. Saya jadi ibadat makin hebat. Boleh bangun cepat, segar. Nak pergi bilik air pun tak lama. Menyebabkan saya ada banyak masa untuk baca Quran. Pergi. Cari wak haji, beli madu dia. Kenapa dia membantu kita buat ibadat? Sebab makan batu saudak kita jadi sihat. Makan. Saya alhamdulillah bulan Ramadan, bila makan batu saudak, berjalan tu macam berlari, laju. Jadi saya pergi masjid pun jalan kaki Ustaz. Kereta pun saya tinggal. Jalan kaki sebab rasa sihat. Makan. Kerana indeks kita, makanan berkait dengan ibadat. Indeks golongan yang lain pula ialah makanan berkait dengan diet, kesihatan tubuh badan. Ada yang makanan berkait dengan totally pada penyakit. Ada orang melihat makanan dari nafsu dan syahwat, asal sedap. Jadi tuan-tuan, kita akan sampai peringkat penilaian itu berbeza. Dulu kita kira asal makan sebab kita lapar. Zaman kita kecil. Zaman kecil ni kan zaman kebulu. Kebulu kita. Apa pun kita makan je. Ngap je. Lepas tu kita mula matang. Kita mula ada duit. Kita mula makan terpilih. Mana yang sedap-sedap lah. Nasi lemak masai bukan sedap. Mana? Kulai. Sedap. Makan nasi lemak masai. Contoh lah. Dia mula nilai dia sedap. Sebab dia masuk satu level. Harga jangan kira asal sedap. Duit simpan buat apa? Bukan boleh masuk kubur. Sedap hujah dia. Jadi kita makanlah sedap-sedap. Kemudian dia masuk pinang kedua. Sekarang Ustaz kita dah jadi kenderaan berat dah Ustaz. Badan dah berat. Jadi kena makan makanan, kena diet. Masa tu dia mula cerita diet. Dia mula makan benda-benda yang boleh mengurangkan berat badan dan penyakit. Lepas tu dia pun ada sakit pula. Masa tu dia kira, ni Ustaz, kalau makan walau sedap di mulut tapi derita di badan. Apa dia? Durian. Tak makan durian. Orang cerita musangking ke, teka ke, tak boleh makan. Ni Ustaz kalau makan ICU saya. Akhir tengok saya. Sebab apa? Dia mula berubah. Dan nanti sampai peringkat bahawa dia memang tak boleh makan. Ini tahap dia dengan Allah. Masuk air dekat badan. Waktu itu dia tak fikir makan. Melainkan dia berfikir antara dia dengan Allah. Dia fikir baik nak bertaubat. Baik dia nak insaf. Berazam nak jadi baik kalau Allah sembuhkan. Masa tu dia tak pernah terlintas bab makanan. Ni nurse letak makanan, dia tak makan pun. Cukup air cocok badan dia. Dia pun tak menikmati air tu. Tuan-tuan tanya orang masuk hospital yang cocok air, dia rasa sedap ke air tu? Sedap Ustaz. Kalau boleh nak 2 botol. Saya tak jumpa lagi pesakit cakap macam tu. Sebab saya pun pernah masuk air. Tak pernah pun saya rasa air tu masuk dalam badan saya. Dia cocok. Tapi saya tak rasa dia masuk. Sehingga saya, sedapnya air ni. Saya nurse, tambah sebotol lagi. Air tu saya tak rasa apa. Air tu cuma kelangsungan untuk saya hidup. Kelangsungan untuk hidup. Untuk jaga kesihatan. Tapi saya sendiri tidak menikmati air yang dimasukkan ke badan saya. Tak kira dia nama air glukos ke,
air garam ke, saya tak menikmatinya. Saya cuma tahu saya hidup atau mati. Saya dengan Allah. Saya dengan doa pada Allah, munajat pada Allah, ya Allah, kalau dia beri peluang untuk sihat, saya akan jadi orang baik. Saya akan jadi orang soleh. Ya Allah, kalau saya mati saya dalam keadaan baik. Tetapi itulah kehidupan kita dengan makanan. Tapi orang cerdik, dia dah nilai makanan daripada awal. Makanan kita hanya untuk menguatkan kita beribadat. Yang menjadikan kita leka beribadat, kita tak nak makan. Walau sesedap mana pun dia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.